أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT telah memberi kita hidayah dan taufik untuk sama-sama hadir solat berjemaah pada maghrib secara berjemaah. Kemudiannya kita sama-sama duduk sekejap dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ni adalah majlis para malaikat. Para malaikat menaungi majlis ilmu. Maka beruntunglah orang yang berada dalam majlis ilmu. Kerana apa? Pada setiap saat, setiap detik dia berada dalam majlis ilmu, dia akan mendapat pahala daripada Allah SWT. Tidak lupa juga kita berada dalam masjid, maka kita niat iktikaf dalam masjid ini. Moga Allah Ta'ala kira setiap masa kita berada dalam masjid ini sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, dalam hidup kita ni yang paling penting sekali adalah untuk mendapat keredaan Allah SWT. Itu adalah paling penting sekali dalam hidup kita. Kerana apa? Apabila kita mendapat redha Allah, maka kita akan mendapat segala-galanya. Buatlah apa-apa saja ibadah yang kita buat, walaupun amalan itu kecil, tapi kita kena niat, ada niat untuk mendapat redha Allah. Kalau hari ini kita pakai baju, niat untuk mendapat redha Allah. Kalau hari ini kita berjalan ke masjid, kita pergi ke masjid, maka niat untuk mendapat redha Allah. Jika hari ini kita bersedekah, kita berpuasa, kita membuang sesuatu di atas jalan, kita senyum kepada saudara kita, maka niat segalanya kita niat untuk mendapat redha Allah. Kerana apa? Redha Allah inilah yang paling penting sekali dalam hidup kita. Dengan adanya redha Allah, maka kita akan selamat dunia akhirat kita. Dengan adanya redha Allah, maka kita akan masuk syurga Allah SWT. Sebab itulah kalau kita perhatikan, imam selalu berdoa pada setiap kali lepas solat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Allah, kami mohon pada Engkau akan keredaanmu dan syurgamu. Kita mohon redha Allah dulu, baru kita mohon syurga. Sebab apabila kita dapat redha Allah, maka kita akan dapat syurga. Kalau kita tak dapat redha Allah, maka mustahillah kita nak masuk syurga Allah. Begitulah kita doa selepasnya, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami mohon dengan Engkau wahai Allah, jauhkan kami daripada kemurkaan dan neraka-Mu. Apabila Allah murka pada kita, maka kesudahannya kita akan masuk neraka Allah SWT. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita hari ini kena banyak bersyukur kepada nikmat Allah. Kerana apa? Banyak nikmat Allah bagi pada kita. Pada hari ini ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang diuji dengan musibah banjir, kereta mereka tenggelam, rumah mereka tenggelam, kereta yang mereka ada sekarang ni ada yang tenggelam, masuk banjir. Maka kita hari ini tidak diuji seperti mereka, maka kita perlu bersyukur. Allah telah bagi kita macam-macam nikmat. Allah telah hilangkan kita daripada segala musibah. Allah telah jauhkan kita daripada musibah banjir, musibah kebakaran dan sebagainya. Jadi banyaklah nikmat kita Allah bagi kepada kita berbanding orang lain. Dan apabila kita bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, kita sambung semula pengajian kita pada hari ini berkaitan dengan pembelajaran berkaitan dengan adab.
melalui Kitabul Adab karangan Habib Muhammad Amin. Kitab adab, kitab yang sangat baik, kitab karangan Habib Muhammad Amin, yang mana dalam kitab ni menceritakan berbagai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bangun tidur hingga tidur kembali. Daripada sekecil-kecil sunnah sampai ke besar-besar sunnah. Dalam kitab ni juga ada menceritakan tentang doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila doa Nabi pakai baju, Nabi tidur, Nabi makan, Nabi aktiviti Nabi seharian, ada semua yang ada doa. Jadi kitabnya sangat baik untuk kita sama-sama kita buat muzakarah. Jadi pada kuliah yang lepas kita sudah membahaskan berkaitan sebahagian daripada adab-adab tidur, sebahagian daripada sunnah-sunnah yang perlu kita buat sebelum kita tidur. Yang mana tidur ni adalah fitrah setiap manusia. Manusia wajib tidur. Seperti manusia berhajat kepada makan dan minum, manusia juga berhajat kepada tidur. Adalah manusia yang tidak normal apabila manusia ini tidak tidur. Mungkin kita tahu ada setengah kita yang tak tidur, maka itu adalah tidak normal. Kalau paling kurang pun tak tidur pun 1-2 hari saja. Jadi tuan-tuan yang mulia, amat penting untuk kita hari ini apabila kita tidur dengan berilmu, tidur dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa, tidur ni boleh jadi adat atau boleh jadi ibadat. Kalau adat ni kita tidur sekadar tidur sajalah untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan kita rasa ngantuk kita, macam orang bukan Islam, mereka pun tidur juga. Jadi kalau kita, beza kita orang Islam, kita tidur kita ni ada pahala, ada cara dia. Pada pengajian lepas kita ada membincangkan bahawa sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sebelum tidur baginda akan berwuduk. Baginda berwuduk seperti nak solat, basuh tangan, basuh muka, menyapu rambut, membasuh kaki, seperti kita nak solat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan berwuduk. Dan apabila disebutkan dalam hadis bahawa orang yang berwuduk sebelum tidur, maksudnya dia tidur dalam keadaan suci, pakaian dia suci, dia pun dah ada wuduk, maka orang ini akan mendapat doa para malaikat. Disebutkan dalam hadis ada doa malaikat khusus untuk orang yang berwuduk sebelum tidur, orang yang suci. Doa tersebut berbunyi, Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Yang bermaksud malaikat akan mendoakan kepada orang yang berwuduk sebelum tidur ni dengan doa, Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu ini, ampunilah hambamu ini, kerana sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci. Hadis Tabrani. Jadi tuan-tuan yang mulia, untungnya orang dapat doa malaikat ni. Doa malaikat ni adalah doa yang makbul, kerana mereka ni tidak berbuat dosa pada Allah, tidak berbuat maksiat pada Allah. Jadi antara sunnah yang lain sebelum tidur adalah tidur dengan mengarah ke arah kiblat. Tidur dengan mengarah ke arah kiblat. Kalau kita tidur mengiring, maksudnya dada kita ni menghadap ke kiblat. Kalau kita tidur menghadap ke langit, maka kita punya kepala ni menghadap ke kiblat, mengarah ke kiblat. Dan antara sunnah Nabi yang lain adalah tidur dengan mengiring ke sebelah kanan. Yang keempatnya, bertaubat sebelum tidur. Bertaubat sebelum tidur ni penting tuan-tuan. Kerana apa? Tidur ni adalah mati kecil. Tidur ni adalah mati kecil. Boleh jadi apabila kita tidur, mungkin itu adalah tidur kita yang terakhir. Apabila kita bangun terus ke alam kubur. Jadi antara sunnah Nabi adalah kita bertaubat dulu sebelum tidur. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Taala atas dosa-dosa kita, atas maksiat-maksiat kita. Sebab apa, boleh jadi apabila kita tidur ni, itu adalah tidur kita yang terakhir. Saya pun ada kawan, masa saya di kampung, kawan saya, dia meninggal semasa dia tidur. Kisahnya apabila ayah dia nak kejut dia untuk bangun subuh, apabila ayah dikejut, dia sudah tidak bernafas dah. Maksudnya dia telah meninggal semasa tidur. Jadi dia orang yang baik, semoga kita sama-sama doakan dia. Dan antara adab sebelum tidur lagi yang lain adalah kita niat untuk bangun tahajud. Apabila sebelum kita tidur, kita niat untuk bangun tahajud.
Boleh jadi walaupun kita tak mampu untuk bangun, tapi apabila kita sudah berniat, maka Allah Ta'ala akan bagi kita pahala. Itu pemurahnya Allah Ta'ala ini. Apabila hamba-hambanya berniat untuk bangun, walaupun mungkin dia tak dapat nak bangun juga, bangun dah sudah azan subuh, tapi apabila dia ada niat sebelum tidur, aku nak bangun tahajud malam ni, aku nak buat solat tahajud, aku nak buat solat taubat, maka walaupun mungkin dia tak dapat bangun kerana dia penat ke apa, maka Allah tak akan bagi dia pahala kerana niat dia itu, niat yang baik dia. Jadi pentinglah untuk kita sama-sama niat sebelum tidur untuk bangun tahajud. Dan antara yang lain adalah adab sebelum tidur adalah kesunahan sebelum tidur kita melakukan solat witir. Solat witir ni adalah solat sunat yang sangat dituntut, sangat digalakkan untuk kita buat. Solat yang sangat digalakkan untuk kita buat. Jadi setengah orang bertanya, apakah yang terbaik untuk kita witir sebelum tidur ataupun kita berwitir selepas kita bangun tidur? Mungkin biasalah kita dengar orang bertanya, manakah yang terbaik? Sama ada kita buat witir dulu sebelum tidur ataupun lepas bangun tidur baru kita buat witir. Jadi jawapannya adalah kita nilai diri kita sendiri. Adakah aku ni mudah bangun malam? Kalau kita ni susah bangun malam, maka kita buat witir sebelum tidur. Buat seperti witir sebelum tidur, seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia buat witir sebelum dia tidur, kerana dia rasa dia mungkin dia nilai kerana mungkin susah untuk bangun malam. Dan kalau kita ni mudah untuk bangun malam, mudah untuk bangun tahajud, maka kita buat witir selepas kita bangun daripada tidur. Itu adalah yang terbaik. Kerana apa? Apabila kita buat witir semasa kita bangun tahajud, maka solat-solat kita ni akan disaksikan oleh para malaikat. Itu untungnya orang yang bangun tahajud buat solat witir pada waktu itu. Kerana apa? Solat yang dibuat pada waktu malam ni, selepas kita bangun tidur ni, akan disaksikan oleh para malaikat. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari ini berkaitan dengan adab yang selanjutnya lah, berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, berkaitan tidur. Dan yang seterusnya adalah dianjurkan sebelum tidur untuk mematikan api yang sedang menyala di dalam rumah, kerana dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamu aw kama qala rawahu Bukhari wal Muslim. Hadis tersebut berbunyi yang bermaksud, janganlah kalian membiarkan api di rumah kalian menyala ketika kalian akan tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita dalam hadis ni dia menyebut bahawa kita ni kena padamkan api apabila kita hendak tidur. Dan kalau zaman-zaman dahulu, mungkin zaman-zaman untuk nenek moyang kita, zaman tu tak ada api kan, tak ada elektrik. Jadi diorang menggunakan pelita, diorang menggunakan api kan. Jadi jadi memang zaman tu kalau kita nak tidur, sebaiknya kita padamkan api. Kerana apa? Bahayalah. Apabila kita tak padamkan api yang menyala sebelum tidur, maka boleh menyebabkan kebakaran. Dan kalau kita seingat, kalau kita fikirkan balik 10 tahun lepas ataupun 20 tahun lepas, pernah terjadi di pondok di negeri Kedah. Pondok ni terbakar. Sebab apa? Ada pelita yang tidak dimatikan. Sebabnya ada beberapa orang meninggal. Jadi walaupun kita tengok hadis ni macam nampak simple dia, tapi banyak pengajaran, banyak yang kita boleh ambil. Dan pada hari ini mungkin kita dah tak guna dah pelita, tak guna dah api untuk menyalakan rumah kita. Tapi hari ini kita boleh ambil ibrah dengan kita menutup lampu lah sebelum tidur. Sebaiknya tidur dalam keadaan lampu tertutup. Walaupun sekarang kita tak guna dah api pelita apa, tapi kita tetap boleh beramal dengan hadis ni. Dan sebelum tidur, antara sunnah Nabi SAW sebelum tidur adalah dianjurkan untuk menutup bejana, yakni mangkuk atau gelas yang terbuka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tutuplah bejana, yakni mangkuk, juga lubang-lubang air, kerana sesungguhnya pada suatu malam dalam setahun
Allah SWT menurunkan penyakit di dalamnya dan tidak berlalu pada bejana tersebut tanpa penutup kecuali penyakit tersebut turun ke dalamnya. Jadi hadis ini menyebut bahawa pentingnya untuk kita menutup makanan-makanan dan minuman kita. Apabila menjelang waktu maghrib itu kita tutup. Jangan biar terbuka. Apabila terbuka banyaklah dia punya benda tak baik ni, seperti lalat, seperti terdedah kepada asap ke. Jadi setiap yang suruhan Nabi SAW, kalau kita kaji betul-betul, memang akan ada banyak kelebihan manfaat, sama ada kita sedar atau tidak sedar. Dan yang ke-11 dan yang ke-10, mematikan lampu di dalam rumah sebelum tidur. Yang ke-11, mengunci pintu rumah sebelum tidur. Antara sebelum tidur kita pastikan rumah kita dikunci. Ini berdasarkan satu hadis Nabi SAW, atfi'ul masabiha idza raqadtum wa ghalliqul abwab, atau kama qala, rawahu Bukhari. Hadis ini bermaksud jika salah seorang daripada kalian akan tidur, maka matikanlah lampu-lampu dan tutuplah, yakni kuncilah pintu-pintu rumah. Hadis riwayat Bukhari. Sampaikan begitu detail Nabi SAW ni, sampaikan tutup kunci rumah pun Nabi SAW suruh. Ini bermaksud bahawa agama kita ni adalah agama yang sangat-sangat syumul, sangat-sangat yang sempurna. Nabi SAW tu memesan kepada kita bahawa kalau kita nak tidur, maka matikanlah lampu-lampu dan tutuplah, kuncilah pintu-pintu rumah kita. Yalah, kalau kita tidur ni macam-macam lah boleh terjadi di rumah kita ni. Ada orang nak mencuri ke, ada orang nak masuk rumah kita ke. Maka kalau kita niat tu nak kunci rumah tu, niat untuk ikut sunnah Nabi SAW, maka dapatlah pahala. Walaupun kita niat untuk elak daripada kena masuk pencuri ke apa ke, tapi niat kita yang paling penting sekali, kita kunci rumah tu, kita niat ikut sunnah Nabi. Sebab dalam hadis pun disebut Nabi suruh kunci pintu rumah-rumah kita sebelum kita tidur. Dan yang ke-12, antara adab-adab yang lain adalah merapikan tempat tidur sebelum tidur, kerana dikhawatirkan terdapat barang atau haiwan yang dapat mengganggunya. Ini berdasarkan satu hadis Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian akan tidur di kasurnya, maka bersihkanlah selimutnya dengan hujung sarungnya, yakni bajunya, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang dia tinggalkan, yakni maksudnya iaitu dikhawatirkan terdapat haiwan yang masuk setelah dia memakannya. Jadi kita sebelum tidur, kita kibas-kibas dulu katil-katil kita, mungkin ada semut ke, ada serangga ke yang kita tak perasan. Itu pun adalah antara adab-adab lah sebelum kita tidur. Walaupun kita nampak simple sebenarnya, tapi kalau kita tak buat, ni boleh jadi semut-semut serangga ni boleh buat masuk dalam baju kita, masuk dalam seluar kita, masuk dalam telinga kita. Kita tidur manalah kita tahu kan apa yang akan masuk dalam telinga kita. Jadi dalam antara adab itu, kita kibas dulu katil kita, tilam kita kibas dengan selimut. Apa bagi semut-semut, bagi yang ulat-ulat yang ada dekat atas katil kita tu pergi. Itu pun adalah antara adab yang disebut dalam buku ni. Yang seterusnya, menutup aurat. Meskipun tidur sendiri, kerana manusia sepatutnya harus lebih malu terhadap Allah SWT daripada malu terhadap manusia, dan juga agar auratnya tidak terlihat oleh para malaikat dan kaum jin. Dalam buku ni menyebutkan bahawa kita ni, walaupun kita tidur, mungkin kita tidur dalam rumah kita tidur seorang-seorang, perlunya untuk kita tutup aurat kita, kan? Walaupun kita cakap aku seorang je dalam rumah ni, tak ada orang pun dah lihat aku tidur kalau pakai boxer saja ke, kalau pakai seluar pendek saja. Tapi kalau sebab ini dalam kitab ni sebut, antara adab tidur adalah menutup aurat walaupun kita tidur seorang-seorang. Kerana ada hadis sebut, hadis yang panjang menyebut bahawa ada sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami hanya seorang diri?" Maka Rasulullah SAW berkata, kamu sepatutnya harus lebih malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Jadi kalau kita tidur seorang pun, kita perlu rasa keberadaan Allah. Kita perlu malu kalau Allah melihat kita dalam keadaan kita tak tutup aurat tidur, walaupun kita tidur seorang-seorang.
maka masih ada tuntutan untuk kita tutup aurat dengan sempurna semasa kita tidur. Boleh jadi kalau kita tidur memakai seluar pendek ke apa, contoh katakanlah kalau berlaku kebakaran, kita pakai seluar pendek, lepas tu berlaku kebakaran, maka sudah tentu kita tak sempat nak pakai baju yang sempurna, pakai seluar yang sempurna. Maka apabila kita keluar rumah, orang akan nampak kita pakai seluar pendek. Itu adalah antara hikmah dia. Antara hikmah kita perlu tutup aurat dengan sempurna semasa kita tidur. Sebab kita pun tak tahu kan apa yang akan terjadi semasa kita tidur. Kalau ulama dulu memberi contoh, macam saya sebut tadi lah, contoh apabila berlaku kebakaran, maka sudah tentu kita nak cepat, nak keluar rumah dengan cepat. Dan kalau kita pakai seluar pendek saja, maka orang akan tengok kita pakai seluar pendek, maka terbukalah aurat kita. Jadi itu adalah antara sunnah Nabi SAW adalah untuk menutup aurat dengan sempurna semasa kita tidur. Yang seterusnya adalah antara sunnah Nabi SAW sebelum tidur adalah meletakkan tangan kanan di bawah pipi pada permulaan tidurnya, dan niatkanlah semata-mata untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW, dan juga sebagai peringat untuk dirinya kelak tak kala dibaringkan dalam liang lahat. Berdasarkan daripada hadis Nabi SAW dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW jika akan tidur, sesungguhnya Nabi SAW jika akan tidur berbaring di malam hari, maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Nabi SAW ni, bila Nabi SAW nak tidur, maka Nabi SAW meletakkan tangannya di bawah pipi kanan dia. Nabi SAW akan letak. Sunnah Nabi ya. Sama-sama lah kita boleh amalkan. Dan antara yang lainnya adalah berzikir sebelum tidur. Zikir, kalau kita ni, ulama sangat menganjurkan untuk kita berzikir. Kerana apa, dalam hadis ada sebut orang yang berzikir ni adalah orang yang hidup di sisi Allah. Alladhi yazkuru rabbahu walladhi la yazkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Orang yang berzikir ni adalah orang yang hidup di sisi Allah, dan orang yang mati ni adalah orang yang tidak berzikir ni adalah orang yang mati di sisi Allah. Jadi kalau kita pada hari itu, kalau kita sebaiknya sebelum itu kita habiskan dulu zikir-zikir harian kita, 300 pagi, 300 petang yang kita tak sempat nak baca, maka kita habiskan semasa kita tidur, masa kita baring atas pembaringan kita. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikirlah sebanyak mana yang kita boleh sampailah kita tertidur, maka itu adalah yang terbaik. Kerana kita tidur dalam keadaan kita mengingati Allah SWT. Berbeza pada hari ini kita, kalau kita lihat anak-anak muda kita, kadang-kadang kita sendirilah, sebelum tidur pasang dulu earphone dengan lagu, tengok movie. Maka kita hari ini sangatlah jauh daripada sunnah Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW suruh tidur dengan mengingati Allah. Kita pula hari ini tidur depan TV, sambil tengok movie, sambil dengar lagu, semua tidur pakai earphone. Maka kita hari ini telah jauh daripada sunnah Nabi SAW. Kalau kita tidur dalam keadaan dengar lagu, dengar muzik, dan ditakdirkan kalau kita mati, Masya Allah, na'udzubillah min zalik, mati dalam dengar lagu ni, sangatlah kita takutilah. Sedangkan kita disuruh untuk berzikir sebelum tidur, tapi hari ini kita dilalaikan macam-macam lah. Jadi kita minta jauh daripada Allah SWT, daripada kita seperti yang diamalkan oleh sebahagian daripada kita. Dan antara sunnah Nabi SAW adalah bersiwak sebelum tidur dan selepas bangun daripada tidur. Yang seterusnya, tidak tidur terlentang, tidak tidur terkurap. Maksudnya badan kita ni melekat pada lantai. Maksudnya kita tidur terlentang, tidur terkurap ni. Kerana apa, dalam satu hadis ada menyebutkan bahawa dari sahabat Ya'asi bin Takhfah Al-Ghifari, dia berkata, ayahku berkata, tak kala aku tidur di masjid dalam posisi terkurap, yakni perut di bawah dan punggung di bahagian atas. Perut kita berada di bawah dan punggung berada di atas. Itu maksud tidur terkurap. Maka datanglah seorang yang menggerakkanku dengan kakinya. Kemudian dia berkata, tidur seperti ini dibenci oleh Allah SWT. Maka saat itu aku langsung terbangun
dan aku melihatnya, ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Rupanya tidur seperti itu adalah tidur yang tidak disukai oleh Allah. Tidur dengan perut di bawah dan punggung berada di atas. Dan antara kita punya sunnah, antara sunnah Nabi SAW yang disebutkan dalam buku ini adalah membaca ayat kursi dan surah Al-Kafirun. Sebelum kita tidur, kita digalakkan untuk membaca surah Al-Kafirun dan ayat kursi. Dan dalam hadis sebut bahawa ayat kursi ni, ayat surah Al-Kafirun ni adalah, kalau kita beramal dengan surah Al-Kafirun sebelum tidur, maka kita akan dijauhkan daripada syirik. Kalau kita beramal dengan ayat kursi pula sebelum tidur, maka Allah akan melindungi kita daripada gangguan-gangguan. Maklum sajalah kalau kita tidur ni boleh jadi macam-macam berlaku perkara yang tak baik semasa kita tidur. Mungkin ada orang berniat jahat dengan kita, ada orang berniat untuk tak baik dengan kita. Maka apabila kita membaca ayat kursi, maka Allah Ta'ala akan lindungi kita daripada gangguan syaitan, gangguan manusia yang jahat. Jadi banyaklah kelebihan ayat kursi yang mana kita perlu amalkan setiap daripada kita. Jangan terlepas untuk tidur. Jangan sekali-sekali tidur dalam keadaan kita lupa untuk membaca ayat kursi. Yang seterusnya, antara sunnah Nabi SAW sebelum tidur adalah membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, yang kita biasa sebut sebagai 3 kul, pada kedua telapak tangan, kemudian meniupnya dan mengusapnya pada wajah dan seluruh badannya sebanyak 3 kali. Dalam hadis ada menyebutkan an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fa nafasa fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ra'suhu wal wajhuhu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dhalika 3 marrat. Jadi dalam hadis ini menyebutkan bahawa dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika akan berbaring ke tempat tidurnya pada setiap malam, yakni maka beliau menggabungkan 2 telapak tangannya dan meniupkan kepada keduanya dan membaca pada kedua tangannya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian mengusap kedua tangannya pada bahagian badannya yang dimulai dari kepala dan wajahnya. Kemudian bahagian tersebut dari badannya, dan beliau melakukan, yakni mengulang hal tersebut sebanyak 3 kali. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, yang mana ulama mengajarkan kita bahawa sebelum kita tidur, kita tanda tangan, kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kita baca 3 kali. 3 kul ni kita baca, lepas tu kita tiup pada telapak tangan kita, maka kita usap. Kita usap seluruh badan kita. Kita usap. Lepas tu ulang balik 3 kali. Itu adalah yang diajarkan dalam hadis ni. Mana banyaklah kalau kita ikut sunnah Nabi ni, pastilah ada kelebihan. Paling kurang pun kita mendapat pahala. Dan ikut sunnah Nabi ni tidak akan rugi walaupun sikit pun. Dan insya-Allah ini adalah yang terakhir sekali adalah kita antara sunnah Nabi SAW sebelum tidur yang terakhir sekali adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Yang mana ini disebut sebagai zikir Fatimah. Mengucap subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Jadi antara khasiat zikir ni adalah kita akan diberi kekuatan oleh Allah SWT dengan berbagailah dengan kekuatan seperti yang disebutkan dalam hadis ni. Jadi insya-Allah masa pun telah masuk Isyak, maka jika kita direzekikan oleh Allah SWT untuk kita sama-sama berjumpa pada bulan hadapan, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita berkaitan dengan adab-adab. Banyak lagi lah adab-adab yang kita boleh belajar. Jadi apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang dari kelemahan diri saya minta ampun dan maaf kepada Allah SWT.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.